Matematik tingkatan 1, bab 1, tajuk Pola dan Jujukan. Standard kandungan 1.1 Pola. Standard pembelajaran 1.1.1 Mengenal dan memeliharkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 pola daripada contoh set nombor dan corak yang diberikan. Okey, cikgu percaya pelajar pernah melihat ataupun berpengalaman untuk membuat corak seperti ini. Agak-agaknya bila dan di mana pelajar buat corak seperti ini. Okey, ini adalah beberapa contoh corak yang telah pun kita buat semasa suatu ketika dahulu. Betul, kita buat semasa di kelas seni. Okey, agak-agak bentuk ini kita buat daripada apa? Betul, kita buat daripada kentang yang telah dihiris. Seterusnya kentang ini dicelup ke dalam warna air. Kemudian kita cop pada helaian kertas berulang-ulang. Okey, ini adalah corak dia lah, pola. Okey. Kemudian ingat tak ini datang ataupun kita dah cop ini dari mana? Okey, betul. Kita kupas bawang, potong bawang, kemudian ambil bawang ni masukkan dalam warna, kemudian cop pada helaian kertas. Jadi dapatlah bentuk yang seperti ini ataupun corak seperti ini. Okey, ini daripada daripada batang sawi. Okey, yang dah diambil daun-daun dia yang bahagian bawah tu. Kemudian kita chop, kita ambil batang tu, masukkan, celupkan dalam warna cair tu, kemudian chopkan pada helaian kertas. Jadi kita akan dapat bentuk yang berulang-ulang sama. Okey, pada helaian kertas yang sama. Ada yang campur, okey, ada yang kita campur-campur kan. Okey, yang ni dia tak campur, satu helaian kertas, satu corak. Okey, kita boleh juga tengok pola pada kain. Okey, corak kain. Okey, contohnya di sini corak kain batik. Okey, kita dapat tengok di sini. Pada jalur yang cikgu tunjukkan di sini, dia berulang. Okey, warna purple, warna putih, purple, putih, dan kita faham dan tahu bahawa corak dia adalah seperti ini, dia berulang. Purple, putih, dan seterusnya. Kalau kita lihat jalur yang kedua, okey, hijau, biru, hijau, dan kita dah dapat agak dah apakah dia punya pattern yang seterusnya ataupun corak yang seterusnya. Okey, kita lihat corak jalur yang ketiga. Warna koko, warna ungu, kemudian warna koko, dan seterusnya. Kita dah boleh agak dah apakah corak ataupun warna yang kita akan lihat selepas warna koko. Jadi kita akan dapati selepas koko pun adalah warna purple. Okey, itu adalah pola ya. Pola tu adalah corak yang berulang-ulang. Okey. Kalau kita lihat sini, okey, kita lihat untuk jalur yang ni pada batik, kain batik jugalah. Okey, putih, hijau, putih, biru, putih, merah. Okey, kemudian dah habis satu pola ni. Pola dia daripada putih ni ke merah ni satu pola. Kemudian dia akan berulang putih, hijau, kemudian putih, biru, kemudian putih, merah, dan seterusnya. Okey, kita lihat untuk jalur yang ni pada kain batik yang sama. Okey, hijau, putih, biru, putih, merah, putih, hijau, putih, seterusnya apa? Betul, dia akan jadi hijau, biru, putih. Okey. Okey, sebenarnya apa itu pola? Ada setengah orang membahasakan pola ni dalam istilah matematik. Okey, dalam istilah biasa kita biasa guna pattern. Okey.
corak dari istilah penggunaan harian kita. Okey, frame. Macam kita nak buat lukisan tadi, kita ada satu frame, kita cok. Itulah frame kita kan. Okey. Sekarang ni, apakah itu pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, kita lihat contoh yang pertama dalam bentuk titik. Okey, dia ada satu titik. Okey, pola yang kedua, dia ada dua titik. Dan corak yang ketiga, dia ada 3 titik. Yang keempat, dia ada 4 titik. Agak-agaknya, apakah corak yang seterusnya? Apa ya? Okey, jadi mari kita lihat. Okey, ini adalah corak yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat di sini, 1 titik dia menjadi 2 titik. Seterusnya daripada 2 titik menjadi 3 titik. Daripada 3 titik menjadi 4 titik. Dan seterusnya menjadi 5 titik. Apakah pola bagi corak ini? Okey, betul. Iaitu menambah 1 titik kepada corak sebelumnya. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, corak yang pertama. Okey, ada 2 titik. Okey, yang kedua 4 titik. Yang ketiga ada 6 titik. Yang keempat ada 8 titik. Dan seterusnya, agak-agaknya apakah corak yang seterusnya? Okey, betul. Yang seterusnya kita akan ada 10 titik. Okey, apakah polanya? Polanya menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Segitiga. Ada 1 segitiga, ada 2 segitiga, ada 3 segitiga, ada 4 segitiga. Dan seterusnya, apakah corak yang seterusnya? Dapatkah pelajar bayangkan apakah corak yang seterusnya? Betul. Corak ini adalah corak yang ke-5. Ada 5 segitiga pada corak yang ke-5. Jadi apakah polanya? Iaitu menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Okey, kita lihat pula dalam bentuk nombor. Okey, nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, kita ada nombor, kita diberi urutan nombor 2, 4, 6, 8 dan titik ini maksudnya seterusnya. Okey, apakah perbezaan 2 kepada 4, seterusnya 4 nak ke 6 dan 6 kepada nombor 8. Okey, kalau kita lihat sini nombornya semakin menaik. Okey, nombornya semakin menaik. Okey, kalau menaik, operasinya sama ada tambah ataupun darab. Jadi kalau kita tengok ini, dia punya turutan dia adalah sekata. Okey, dia adalah sekata. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 nak ke 4, kita akan tambah 2. 4 pula nak ke 6, kita akan tambah 2. 6 nak ke 8, kita tambah 2. Jadi maksudnya setiap nombor sebelum ni akan ditambah dengan 2 untuk menghasilkan nombor yang selepasnya. Jadi kita boleh katakan polanya apa? Okey, jadi polanya adalah menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, betul. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, kita diberi urutan nombor -10, -4,
2, 8. Okey, kita ada nombor negatif, kita ada nombor positif. Jadi macam mana kita nak buat? Selalunya kita kalau nampak nombor negatif ni macam fobia kan? Okey, jadi kita lihat dulu nombor yang positif untuk memudahkan kita membuat pengiraan. Jadi kalau kita lihat ni agak-agak dari segi secara kasar tu nampak macam perbezaannya tu sekata. Okey, jadi kalau kita lihat di sini 2 nak ke 8, kita buat apa? Kita akan tambah dengan 6. Jadi kita try tengok. Negatif 10 tambah 6. Betul tak dapat negatif 4? Betul. Okey, tekan kalkulator. Negatif 4 tambah pula 6. Dapat tak 2? Betul kan? Dapat 2 bila tekan kalkulator ataupun congak dalam kepala. Dapat 2. Okey, jadi apakah polanya? Okey, kita dapati semua dia nombor sebelum nak ke nombor selepas dia mesti tambah dengan 6. Jadi adakah pelajar boleh teka apakah pola bagi urutan nombor ini? Okey, betul. Polanya adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, kita lihat urutan nombor ini. 2, 6, 18, 54. Okey, daripada sikit, banyak. Okey, nampak macam pertambahan dia tu tidak sekata. Jadi cikgu dah kata kalau dia daripada kecil ke nombor besar, 2 sahaja operasi yang mungkin, iaitu sama ada tambah ataupun darab. Jadi kes ini mungkin darab. Jadi 2 darab 3, 6. Okey, betul kan? Okey, 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. 18 darab 3 dapat 54. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah bagaimana untuk dapatkan nombor yang selepas tu. Okey, 2 darab 3 dapat 6. 6 darab 3 dapat 18. 18 darab 3 dapat 54. Jadi, polanya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, kita lihat contoh nombor ini pula. Okey, diberi urutan nombor ini 17, 7, negatif 3, negatif 13. Okey, agak-agak apakah pola bagi nombor ini? Okay, kalau kita lihat di sini dari nombor 17 ke negatif semakin mengecil. Okey, bila mengecil biasanya dia susunan dia dari besar ke kecil kan. Okey, jadi kita boleh katakan bahawa mungkin operasi penolakan ataupun bahagi. Okey, mari kita lihat. Okey, 10. Okey, dia kata tolak 10. Okey, kita checklist pula dengan yang lain. 17 tolak 10 dapat 7. 7 tolak 10 dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 10 dapat negatif 13. Jadi, apakah pola bagi urutan nombor ini? Betul. Polanya adalah menolak 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, kita lihat pula urutan nombor ini daripada besar kepada kecil. Dan kita dapati perubahannya tidak sekata. Okey, tak sekata tu maksudnya dari besar kecil macam tu. Okey, maksudnya dia bukanlah operasi penolakan. Jadi, kalau bukan tolak, satu lagi kalau dah daripada besar ke kecil, mungkin kita katakan operasinya adalah bahagi. Okey, mari kita lihat. Okey, 81 bahagi 3 dapat 27. 27 bahagi 3 dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. Okey, jadi betul. Semua urutan nombor ini apabila kita bahagikan dengan 3 dapat nombor yang selepasnya. Okey. Okey, jadi apakah pola bagi urutan nombor ini? Ya, betul.
Polanya adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, dah habis. Okey, kita lihat apa rumusan yang boleh kita buat daripada contoh yang telah kita lihat tadi. Okey, pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Pola juga dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Okey, cikgu harap pelajar dapat ya ikuti kelas kita untuk kali ini. Dan seterusnya, okey, katakan kita diberi lagi latihan. Okey, diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 dan titik-titik maksudnya sehingga 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Yang pertama kita nak cari ganjil, yang kedua kita nak cari nombor genap. Okey, daripada urutan nombor yang diberi daripada 7 sehingga 67. Jadi mari kita imbas kembali apa itu nombor ganjil. Nombor genap. Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Seperti 2, 4, 6, 8. 2 bahagi 2 dapat 1. 2, 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Dan 8 bahagi 2 dapat 8. Jadi tepat. Okey, dia boleh dibahagi tepat dengan 2. Itu dinamakan nombor ganjil. Okey, mari kita lihat pula apa itu nombor tadi nombor genap. Sekarang apa itu nombor ganjil? Okey, nombor ganjil ialah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Seperti 1 bahagi 2. Okey, kita tidak akan mendapat satu nombor integer sebagai jawapannya. Okey, 3 bahagi 2. Kita akan dapat nombor perpuluhan. Okey, jadi dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. 5 bahagi 2. Kita akan dapat nombor perpuluhan juga. Okey, maksudnya dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Begitu juga 7. 7 bahagi 2 kita akan dapat 3.5. Jadi dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, itu adalah definisi nombor genap dan nombor ganjil. Okey, ini adalah urutan nombor yang telah diberi dalam soalan daripada nombor 7 sehingga 67. Okey, sekarang kita akan asingkan nombor ganjil daripada urutan yang diberi. Okey, ini adalah nombor ganjil 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Okey, kalau kita lihat di sini nombor ganjil urutan nombor ini adalah tambah 10. Okey, 7 tambah 10 dapat 17. 17 tambah 10 dapat 27. 27 tambah 10 dapat 37. 37 tambah 10 47. 47 tambah 10 57. Dan 57 tambah 10 sama dengan 67. Jadi pelajar dapat agak tak? Apakah pola bagi nombor ini? Betul. Polanya adalah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, kita lihat pula untuk nombor genap. Okey, daripada urutan nombor ini kita cari nombor genap. Okey, ini adalah 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. Okey, bagaimana untuk menghasilkan nombor 12 kepada nombor 22 dan nombor 22 kepada 32? Kita akan dapati setiap nombor ni, nombor awal nak ke nombor yang kedua, kita kena tambahkan dengan 10. 12 tambah 10 dapat 22. 22 tambah 10 dapat 32. 32 tambah 10 dapat 42. 42 tambah 10 kita akan dapat 52. Dan yang terakhir 52 tambah 10 kita dapat 62. Jadi agak-agak pelajar, apakah pola bagi urutan nombor ini? Ya, betul. Polanya adalah menambah 10 kepada nombor sebelumnya.
Okey, seterusnya kita akan lihat segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Okey, dia bermula dengan nombor 1 dan dia baris yang kedua pun adalah nombor 1. Okey, seterusnya kita akan dapat 1, 2, 1. Seterusnya 1, 3, 3, 1. Dan seterusnya 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya kita akan dapat beginilah. Okey, sekarang kita nak lihat bagaimana segitiga Pascal ini dilukis. Okey, untuk kotak yang pertama dan untuk kotak baris yang kedua ini mesti nombor 1. Dan baris-baris yang lain, contohnya baris ini, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6 bermula dengan 1 dan akhir pun dengan 1. Okey, baris ini bermula dengan 1, akhir pun dengan 1 dan begitu juga untuk baris-baris yang lain. Okey, bagaimana dapat 2? 1 tambah 1 dapat 2. Okey, bagaimana dapat 3? 1 tambah 2 dapat 3. Sini pun sama juga. 2 tambah 1 dapat 3. Okey, bagaimana dapat nombor di tengah ni? Okey, jadi kita lihat di sini. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Apakah nombor di kotak yang seterusnya? Okey, apakah nombor di sini agak-agak pelajar? Betul. Okey, jadi 1 tambah 4 dapat 5. Dan seterusnya, apakah nombor di sini? Ya, betul. 4 tambah 6 dapat 10. Apa pula nombor di sini? Betul. 6 tambah 4 dapat 10. Dan apakah pula nombor di sini? 4 tambah 1 sama dengan 5. Betul. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat. Kita nampak sekarang ni ada 2 segitiga Pascal. Apakah aktiviti yang kita nak buat ni? Okey, kita nak lihat. Okey, untuk penjuru ini. Kamu nampak urutan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini urutan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apakah pola bagi bagi urutan nombor ini? Okey, polanya adalah menambah 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2, 2 tambah 1 dapat 3, 3 tambah 1 dapat 4 dan 4 tambah 1 dapat 5. Okey, nombor ini kita susun semula dalam bentuk yang macam ni. Okey, sebaris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi polanya adalah menambah 1. Okey, seterusnya kita lihat untuk untuk penjuru ini. 1, 3, 6, 10. Kita tulis semula urutan tersebut dalam keadaan sebaris. Okey, jadi kita akan dapat 1, 3, 6, 10. Nombor yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 ke nombor 3 adalah tambah 2. 3 ke nombor 6 tambah 3 di sini. Tadi tambah 2 tambah 3 dan 6 ke 10 kita tambah dengan 4. Jadi urutannya jadi kalau kita lihat sini polanya adalah menambah 2, 3 tambah 3 tadi dan 4, 6 tambah 4 dan seterusnya. Kalau kita lihat sini pola di sini dikatakan seterusnya, maksudnya kita boleh tambah lagi segi 4 di bawah ni. Begitu jugalah segi 4 di sini ni boleh tambah lagi. Okey, mengikut corak segitiga Pascal. Okey, seterusnya pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib.
Okey, apakah maksud urutan yang tertib? Tadi kalau kita lihat di sini contohnya 1 tambah 2, 3. 2 kan menambah 2. Lepas tu 3 tambah 3, 6. Jadi menambah 3 lah. 2, 3. Dan 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan urutan yang tertib. Okey, seterusnya kita lihat pula apa itu nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okey, dia mesti bermula dengan nombor sifar 1, 1. Okey, mesti bermula dengan sifar 1, 1. Okey, macam mana kita nak dapatkan urutan nombor yang seterusnya di dalam nombor Fibonacci ni? Jadi kita akan buat macam ni. Okey, sifar tambah 1 dapat 1. Okey. 1 tambah 1 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 3 dapat 5. Okey, seterusnya selepas nombor 5 agak-agak pelajar apakah nombor yang seterusnya. Okey, apakah nombor untuk sebutan yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini 3 tambah 5 adalah 8. Okey, betul. Jadi jawapannya adalah 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Okey, itu sahajalah perkongsian cikgu untuk kelas pada kali ini. Cikgu harap pelajar dapat menyatakan pola apabila suatu urutan nombor diberi ataupun satu corak diberikan kepada kita. Okey, pelajar juga sepatutnya boleh. Okey, diharapkan dapat menyatakan segitiga Pascal dan urutan nombor Fibonacci dengan baik. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.